Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafiq bin Fazli, nombor metrik 059071. Jadi pada kali ini insya-Allah saya akan membentangkan salah satu pembahasan video yang dimuat naikkan oleh Dr. Fatul Bari tentang firqah sesat, iaitu ciri-ciri Asy'ariyah. Okey, baiklah, pendahuluan. Apabila kita bercakap mengenai akidah, sesungguhnya kita sedang bercakap dalam perspektif kepercayaan, keyakinan dan keimanan. Hal ini jelas apabila kita merujuk kepada perkataan akidah itu sendiri, yang menjurumus kepada kepercayaan dan keyakinan, sedangkan perkataan keyakinan yang merupakan salah satu unsur makna kepada perkataan akidah itu pula merupakan salah satu unsur makna kepada perkataan keimanan. Maka ungkapan akidah merujuk kepada perihal keimanan, kepercayaan serta keyakinan. Oleh itu jelaslah kepada kita bahawa akidah dan keimanan merupakan dua istilah yang punya makna yang sama. Okay. Dari segi bahasa, akidah merupakan perkataan berasal daripada perkataan Arab yang maksudnya ikatan kemas ataupun simpulan mati. Manakala dari segi istilah pula, akidah Islam dapat ditakrifkan sebagai kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai yang mutlak, yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki lagi suci, seperti yang diwajibkan oleh Islam, iaitu kepercayaan yang tersimpan teguh dalam jiwa, yang tidak mungkin terurai dalam apa jua keadaan sekalipun. Akidah atau keimanan yang sebenar itu mengandungi kepercayaan dan keyakinan mestilah berasaskan kepada fahaman minda, ilmu yang mantap, iaitu wahyu ilahi. Kepercayaan dan keyakinan itu mestilah berada dalam diri yang cukup teguh, bahkan ia tidak boleh menerima sebarang bentuk syak yang mungkin digugat oleh kepercayaan lain, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rusulihi thumma la yartabu. Maksudnya sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak meragu-ragukan. Okay. Dan jelaslah di sini bahawa kepercayaan dan keyakinan itu mestilah pula diikuti dengan perkataan ataupun kepatuhan hati, kemahuan serta mempraktikkan segala hukum dan suruhan tentang dengan rasa penuh rasa rela dan tanpa sebarang pantahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imaduddin bin Muhammad Azmi, nombor metrik 059091. InsyaAllah saya akan teruskan dengan definisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah, definisi Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana saya membahagikan pada 3 definisi. Yang pertama, definisi paling khusus, iaitu At-Ta'rif Al-Akhas. Menurut Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, para ulama yang berkhidmat secara khusus dan fokus dalam bidang tauhid, akidah dan kalam. Manakala yang kedua, definisi khusus ta'rif al-khas, iaitu terbahagi pada 5 sudut, iaitu sudut yang pertama, masa dan generasi, iaitu ulama salaf dan khalaf. Yang kedua, dari sudut manhaj, iaitu nakli, akli dan kashfi. Manakala dari sudut yang ketiga pula ialah madrasah akidah, al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah dan al-Athariyah dan as-Sufiyah, iaitu tauhid syuhudi. Dan yang keempat pula dari sudut mazhab fiqh, iaitu ada 4 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan yang terakhir menurut peranan, iaitu merujuk pada al-farqu bainal al-firaq. Yang terakhir sekali iaitu definisi umum, ta'rif al-am. Seorang Muslim yang memiliki akidah yang sahih menepati akidah Rasulullah, para sahabat, para imam mujtahid dan ulama muktabar serta majoriti umat Islam. Seterusnya, definisi paling khusus menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun yang lebih khusus kepada maksud yang sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut Al-Imam Al-Mujtahid Al-Alamah As-Said Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Murtada Al-Zabidi dalam muka surat 1205, iaitu surat 8, Muqaddimah li syarah kitab Qawaid al-Aqaid al-Fasl Tsani, iaitu al-Fasl Tsani, iza atlaqu Ahli Sunnah wal Jamaah fal murad bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Qala al-Hiyali fi hashiyatihi ala syarah al-Aqaid, al-Asy'ariyah hum Ahli Sunnah wal Jamaah,
Hadza huwa al-mashhur fi diyar Khurasani wal Iraq والشام والأقصار أقطار وفي ديار ما وراء النهار يطلق ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور وبين طائفتين اختلافه في بعض المسائل كمسألة التكوين وغيرها. Di mana fasa yang kedua, apabila disebut secara mutlak ataupun nama Ahli Sunnah wal Jamaah, maka maknanya ataupun golongan yang dikehendaki adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Okey, kita masuk pula pada manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian saya akan teruskan dengan manhaj Ahli Sunnah dalam akidah, di mana apa yang diperkatakan Asy'ariyah iaitu menetapkan bagi Allah sifat 20, iaitu nafsi, ma'ani dan ma'nawiyah, dengan sedikit perbezaan dalam beberapa furu' masalah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di mana menurut Maturidiyah pula, dalam ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, mereka mempunyai dua jalan maslak dan memahaminya, iaitu tauhid, tidak menentukan makna dan menyerahkannya kepada makna yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, dan takwil, mencari makna yang selari dengan sifat kesempurnaan dan kesucian Allah. Mana ahlu hadis pula mengimani bahawa Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Berkenaan dengan ayat-ayat dan hadis sifat, mereka mengimani dan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan menyerahkan makna kepada Allah dan Rasulnya melalui taslim dan tasfid. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan manhaj ataupun lebih terperinci manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana akidah perlu difahami tashil al-ilmu dari sumber-sumber agama yang berwibawa dan berdasarkan manhaj, iaitu metodologi yang benar melalui autoriti yang sah, iaitu ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi autoriti Al-Quran dan As-Sunnah, autoriti Rasulullah SAW dan juga autoriti ulama salaf dan khalaf sebagai pewaris ilmu Rasulullah. Yang kedua pula, khabar yang dibuktikan dengan pasti dan jelas keaslian dan kebenaran sumbernya, namun belum atau tidak dapat dipastikan makna dan maksud kandungannya, iaitu qat'i as-subuzani ad-dalalah, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat, iaitu samar maknanya, atau khabar mutawatir yang mempunyai beberapa kemungkinan dari segi maknanya. Dalam erti kata yang lain, ayat-ayat mutasyabihat perlu diberikan penjelasan dengan tujuan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mengekalkan ayat-ayat mutasyabihat di atas makna zahirnya itu boleh menghasilkan kekeliruan dengan kesamaran dan penyerupaan, iaitu tasbih atau tajsim sebagai yang perlu ke atas pemikiran hasyawiyah yang literis. Yang ketiga pula ialah khabar yang kewibawaan dan kebenaran sumbernya serta makna dan maksudnya masih diperdebatkan, iaitu zanni as-subu wa zanni ad-dalalah, di mana sekiranya ayat-ayat Al-Quran dibahagikan kepada al-muhkamat dan mutasyabihat, tetapi sebaliknya bagi hadis Rasulullah SAW hanya hadis yang mutawatir sahaja yang diterima dalam usul akidah. Ini tidak bererti bahawa ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menolak khabar pada kategori ini, tetapi menggunakan penghujahannya dalam ruang yang terbatas, iaitu dalam mempersaksikan al-ijtihad pada permasalahan akidah bagi memperincikan maklumat atau memperkukuhkan hujah kemutawatirannya. Mana yang terakhir sekali, yang keempat, akidah perlu difahami secara bersepadu antara wahyu dan akal, iaitu melalui kaedah yang sesuai dengan keupayaan akal tanpa tersasar daripada panduan wahyu. Di mana di sini dapat kita lihat ulama Ahli Sunnah wal Jamaah khususnya Asy'ariyah menggunakan kaedah istinbat qiyas al-ghaib di atas yang nyata berasaskan ayat Al-Quran dan majaz apabila berhadapan dengan al-mutasyabihat sebagai sebahagian daripada kaedah akal memahami akidah. Sama ada dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sifat al-ma'ani dan salbiyah, dan af'alnya melalui kaedah penunjuk perbuatan dalalah al-fi'il dan penafian kekurangan nafi an-nakis, di mana perkara-perkara tersebut menjadi perbalahan ataupun kekeliruan umat pada masa kini. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya 060133 Wa Muhammad Ikhwan bin Wa Muhammad Tahar akan meneruskan pembentangan pada kali ini.
Jadi sebelum kami terus kepada topik yang kami bincangkan, iaitu mengenai precursor set, ciri-ciri Asy'ariyah. Jadi secara sedikit sebanyaklah saya akan menerangkan atau membentangkan mengenai tentang aliran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, baik. Mengenai Asy'ariyah dan Maturidiyah, seperti semua maklum yang kedua-dua aliran ini, iaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini merupakan dua mazhab utama, dua aliran utama dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana yang kita tahu yang Asy'ariyah diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan juga aliran Maturidi ataupun Maturidiyah dipelopori oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okey, baik. Jadi itu berkenaan dengan dua aliran yang utama dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi untuk kita sentuh sikitlah bagaimana sejarah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini. Jadi sebenarnya kedua-dua aliran ini muncul apabila berlaku konflik, berlaku perselisihan dalam beberapa pandangan, terutama dalam pandangan akidah. Jadi bila berlakunya konflik ataupun perselisihan dalam golongan pada ketika itu, terutamanya dalam golongan Mu'tazilah. Jadi muncullah dua aliran ini oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Mansur Al-Maturidi, kerana selain itu juga terdapatlah fitnah ataupun perselisihan yang besar dari pandangan-pandangan mereka, sehinggakan beberapa tokoh besar Asy'ariyah dipenjarakan. Yang kita tahu selain itu juga wujudnya aliran akidah ini kerana terdapat desakan, terdapat pandangan-pandangan yang agak-agak ekstrim seperti Mu'tazilah, Mujassimah dan juga Musyabbihah. Jadi dua tokoh ini telah melopori, telah mengasaskan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana apa? Seperti saya bagi tahu tadi, kerana keadaan sosial semasa, terutamanya pada perihal akidah. Jadi perlulah untuk masa itu munculnya aliran ini untuk menyelamatkan diri umat Islam terutama daripada akidah yang menyeleweng. Okay. Jadi seterusnya kita sentuhlah sikit tentang akidah ataupun dasar akidah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini. Okey. Di sini saya letakkan empat istilah yang menunjukkan ciri-ciri aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini dalam meneguhkan prinsip daripada perkara-perkara ataupun tuduhan-tuduhan yang boleh menyebabkan akidah umat Islam ini menyeleweng. Pertama, dari soal ta'yif. Ta'yif apa? Ta'yif ni tidak menanyakan bagaimana wajah, tangan dan kaki Allah SWT. Kita tidak mempersoalkan bagaimana wajah, tangan dan kaki Allah SWT. Kat sini kita boleh ambil salah satu contoh yang mana kita sentiasa dengar yang ayat Quran mengenai yadullah dan beberapa ayat lain, dan di situlah beberapa golongan lain suka untuk menggunakan ayat tersebut bagi menunjukkan nak tunjuk yang Asy'ariyah dan Maturidi ini lemah. Sedangkan itu adalah salah satu cara bagi golongan-golongan Wahabi terutamanya untuk menggoyangkanlah akidah umat Islam. Yang kedua ialah takfir, mana menolak Allah SWT mempunyai wajah, tangan dan kaki. Menolak Allah SWT mempunyai wajah, tangan dan juga kaki. Sebab kita tidak tahu dan Allah SWT ni tidak seperti manusia yang ada wajah, tangan dan kaki. Yang ketiga ialah tamsil, iaitu menyerupakan wajah, tangan dan kaki Allah SWT dengan sesuatu. Tak kira lah menyerupai seperti manusia ataupun makhluk-makhluk lain ciptaannya. Atas Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak mengakui perkara tersebut. Dan yang keempat ialah tahrif, menyimpangkan makna wajah, tangan dan kaki Allah SWT dengan perkara-perkara lain. Selain mentakwilkan contoh sesuatu ayat Al-Quran itu yang menunjukkan wajah, tangan, kaki dan sebagainya dengan perkara-perkara lain. Contohnya dalam konteks itu Asy'ariyah dan Maturidiyah tidaklah untuk mentakwilkan
dan memberi makna secara terus, seperti mana yang difahamkan, seperti mana yang dibacakan dalam Al-Quran. Okey, baik. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pandangan video, iaitu video yang dimuatnaikkan oleh Dr. Fathul Bari tentang pandangan tentang Asy'ariyah berdasarkan video kajian lah. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Salah satu poin ataupun isu yang dibangkitkan oleh Dr. Fathul Bari dalam video yang berdurasi selama 7 minit yang dapat saya ambil sini, yang pertama ialah perselisihan faham tentang penakrifan iman, di mana beliau sendiri berkata bahawa Asy'ariyah berselisih faham antara ataupun berselisih dari segi takrif iman dengan ahli sunnah wal jamaah, di mana beliau mengatakan bahawa takrif iman Asy'ariyah iaitu tasdik dan iqrar, iaitu membenarkan dalam hati. Itu bermaksud dia membawa contoh orang yang tak beramal dikira beriman sebab dia membenarkan. Oleh itu cuma dia duduk semayang, tidak buat ibadah lain. Di situ kita nampak ada salah faham lah dari segi tasdik dan iqrar apabila dia bercakap menyentuh tentang Asy'ariyah, sedangkan Asy'ariyah berkata lain dari segi tasdik ataupun iman, dari segi takrif iman. Baiklah, manakala isu yang kedua yang dibangkitkan oleh Dr. Fathul Bari dalam laman saluran YouTube-nya, iaitu sifat 20 yang dibawa oleh iman Asy'ari, iaitu iman 20 ini diasaskan oleh Imam Sanusi, yang dibawa yang dipegang oleh iman Asy'ari dalam aliran Asy'ariyah Maturidiyah, yang mana pertama beliau mempersoalkan sifat 20 yang menyatakan bahawa sifat 20 ni maksudnya kita kena beramal dengan 20 sahaja. Maksudnya Asy'ariyah ni mengajar 20 sifat, sedangkan nama-nama Allah mengandungi 99 lebih. Beliau salah faham bahawa Asy'ariyah ni berpegang kepada 20 sifat sahaja, padahal dalam Asy'ariyah sendiri 20 itu yang wajib kita ingat, yang selebih ni nak ingat pun lebih baik. Okay. Yang kedua, bahawa doktrin yang dibawa, doktrin sifat 20 adalah salah. Maksudnya doktrin di sini ialah beliau menyangka bahawa orang yang menolak sifat 20 yang dibawa oleh Asy'ariyah ni, dia bukan dengan aswaja. Maksudnya Dr. Fathul Bari dia menyifatkan bahawa aswaja ini sangat tegas, di mana kalau orang selalu tolak sifat 20 ni, dia bukan golongan aswaja. Dan yang ketiga ialah doktrin sifat 20 salah, di mana beliau mempersoalkan sejak dari awal kecil lagi bagaimana ibu-ibu ataupun keluarga mengajarkan sifat 20 dengan bentuk nyanyian, dengan bentuk hafalan apa semua, sedangkan zaman Nabi SAW tidak diajar begitu. Begitu juga dalam hadis ataupun Al-Quran tidak terdapat untuk beriman dengan sifat 20. Tambahan lagi, beliau mengatakan bahawa sifat 20 ni tak ada dibuat zaman Nabi dan zaman Rasulullah zaman Nabi dan zaman sahabat. Okey, yang seterusnya, golongan Asy'ariyah adalah golongan yang baru muncul, di mana beliau mengatakan bahawa golongan Asy'ariyah ni bukan diambil daripada Nabi Muhammad SAW dan bukan juga daripada sahabat. Sedangkan dalam silsilah kita belajar Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, di mana beliau mengajar dengan guru-gurunya ialah bersama sanad dengan sahabat dan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Faris Amzah bin Muhammad Fauza bernombor metrik 061868. So saya akan menyambung pembentangan kawan saya, dan saya akan membentangkan tentang jawapan menurut ahli sunnah wal jamaah. Okey, di dalam video tersebut mengatakan bahawa Asy'ariyah ini mendefinisikan iman sebagai dengan makna membenarkan dengan hati, dan juga beliau mengatakan bahawa implikasi daripada membenarkan dengan hati itu, orang yang tidak beramal dengannya pun boleh dikatakan sebagai orang yang beriman. Sebagai contoh,
seseorang percaya bahawa tentang kewujudan Allah, beriman dengan hukum-hukum Allah dan sebagainya, cuma mereka tidak solat saja. So mereka pun boleh dikatakan sebagai seorang yang beriman. Dan perkara itu bersalahan dengan ahli sunnah wal jamaah. Menurut ahli sunnah, iman ini adalah membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan. Dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama. Dan ada juga pandangan lain yang mengatakan iman pada bahasa ialah tasdiq. Iman pada bahasa ialah tasdiq. Yang mana menurut Ibnu Manzur, pengertian ini al-tasdiq dia disepakati oleh majoriti ilmuwan Islam seperti Al-Asfahani, Al-Qadi Al-Iyad, Al-Tabari, dan hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir bahawa iman pada bahasa ialah membenarkan atau semata-mata membenarkan. Dan seterusnya ialah selain itu, menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah juga, iman ini boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mudassir ayat 31 yang bermaksud, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan juga tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu untuk jadi cubaan orang-orang kafir, supaya orang-orang kafir yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir menyatakan apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan. So dengan maksud ayat Quran di atas ini bermaksud iman itu boleh berkurang dan juga boleh bertambah. Okey, sambungan daripada slide di atas. Di dalam video itu juga beliau menyebutkan tentang sifat 20 dan beliau mempersoalkan tentang sifat 20, yang mana beliau mengatakan bahawa beliau mempersoalkan kenapa sifat 20 ini sentiasa dan perlu diajar kepada anak-anak dan supaya menghafal lagu-lagu tentang sifat 20 ini dan sebagainya. Dan ahli sunnah wal jamaah, kita sebagai umat Islam haruslah beriman dengan sifat 20 ini. Hal ini kerana itu berkaitan dengan pegangan akidah umat Islam, yang mana sifat 20 ini kita wajib untuk percaya dan beriman dengannya. Dan seterusnya ialah sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tiada batasannya, dan jumlah 20 sifat tersebut bukanlah bermaksud sifat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, hanya terhad kepada 20 bilangan sahaja. Ini kerana di dalam kitab Ummul Barahim yang menjadi antara rujukan utama bagi huraian sifat 20 ini, didapati Imam Sanusi berkata bahawa maka sebahagian daripada apa yang wajib bagi Tuhan kita adalah 20 sifat asal. Sebahagian menunjukkan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah melebihi 20 sifat. So di sini ulama-ulama kita tidak menhadkan bahawa sifat Allah itu adalah 20 sahaja. Seterusnya ialah Al-Asma' Al-Husna yang berjumlah 99 atau lebih, semuanya boleh dikaitkan dengan sifat 20 Allah. Yang mana sebagai contohnya Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qadir, Al-Muttadil, Al-Qawil, Al-Matin. Itu semua boleh dikaitkan dengan sifat Al-Qudrah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang bermaksud Tuhan yang Maha Berkuasa.
Menurut Syekh Said Fudah seperti yang dipetik oleh Ustaz Hidayat, kita tidak akan faham dengan nama Al-Musawwir yang bermaksud Maha Membentuk, melainkan setelah dijelaskan bahawa Allah mencipta al-suwar, yakni bentuk-bentuk yang berkaitan dengan sifat al-qudrah itu. So di sini kita boleh dapati bahawa dengan memahami sifat 20 ini, so kita akan lebih mudah untuk memahami Asma al-Husna. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilakan pembentang seterusnya. Okey, secara kesimpulannya boleh dikatakan di sini tuduhan terhadap aliran Asy'ariyah sebaiknya lah dianalisis, terutamanya kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, dengan sebaik-baiknya lah, kerana dikhawatiri perkara-perkara yang kita dengar, perkara-perkara yang kita terima, berita ataupun penyampaian pengajaran yang kita terima merupakan hanya salah satu serangan yang menyesatkan dari golongan-golongan yang menyeleweng untuk menarik kita berpendapat seperti mereka juga. Dan yang kedua, perlulah pada masa kini yang sangat-sangat kita tahu terdapat banyak cabaran, perlu untuk kita menguasai, ada penguasaan terhadap ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita perlu tekankan dan perlu diberi keutamaan dalam masyarakat kini. Dan yang ketiga, yang terakhir, segala persoalan berkenaan akidah umat Islam perlulah kukuh, perlulah teguh menurut dalil nakli dan dalil akli, serta bantahan terhadap golongan yang menyeleweng. Jadi itulah secara kesimpulannya bagi perbincangan kami pada ini. Sekian saja daripada kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.